Okay, we have discussed about the bus emitter matrix. So today I will give you individual assignment. It's not assignment, it's just activities. Okay, that you need to submit tomorrow lah kot. Biasa kelas pagi, ni kelas petang. So DIY buat dapatkan ZBus untuk sistem ni. ZBus pula, YBus. Okay, so you have 4 bus 1. Doktor tak share. Tak share pula. Stop sharing tadi silap. Okay, nampak? Nampak tak? Nampak. Kelas, nampak tak? Nampak. Okay, so kita dah discuss about the bus emitter matrix. So today I give you DIY punya assignment lah, task, DIY task. So buat bus emitter matrix, dapatkan bus emitter matrix untuk sistem ni, contoh ni, dan you kena submit dekat kalam. Slow lah internet sini. Masalah dalam ni. Aduh lah. You all semua kat rumah ke dah balik fakulti? Dah balik universiti? Kat rumah lagi sir. Rumah lagi lah? Dah balik lah? Saya berharap you all, tapi tak sure lah, saya rasa final you all tak tahu online ke face to face. Tapi soalan memang saya akan buat soalan bentuk face to face lah. So mungkin kali ni akan ada berlaku lain sikit kot. Tengok macam mana nanti. Okay, you all kena sepanjang peperiksaan you all kena on you punya kamera. Okay. Tengok apa ada dalam ni. Ni lama punya ni. Tak apalah. Okay. Oh, dah ada kuih dah ada orang. Laju. Lama punya kot. Okay, tak apa, saya buat saya punya. So you all hidden. Saya nak sempat ni. Lecture notes dah, okay, Dr. Encik Rizwan dah upload semua lecture notes. Video pun dah upload sebenarnya. So saya nak buat DIY lah. DIY ni quiz, assignment. Mana letak ni? Pening lah. Video, lecture notes, announcement. Ni kalau you all nampak apa lah? Sekejap. Student. Ni. Boleh nampak ni? Kalau praktis. Oh, 3 April. Dia dah buat dah kalam. Okay, tak apa. Never mind. So
quiz lagi. Tak apa, kita buat aktiviti dulu baru kita buat quiz. Macam mana nak buat ni? Ada bentuk baru ni. Kat sini kot. Edit setting. Macam mana nak buat ni? Channel video topik. Saya add lah. Oh, pening lah. Course completion. Activity. Okay, group. Nanti saya akan buat group untuk kita punya section. You all boleh submit kat situ lah. Dah, tak buat lagi. Aktiviti kat mana pula ni? Ni project. Kalau practice. Okay, ni section 1 bukan section kita. Jadi pelik lah environment ni. Tadi nak suruh you submit lah. Yang DIY nombor 1 ni. DIY. Ni bukan you all punya Apalah, saya buat kau ni. Ke general. Berterabur lah. Ni pada saya nak buat ni. DIY version 1. Ni kuis. Bukan you all punya ni. Tengok jap. Ah, sama. Okey, tak apa. So DIY punya DIY ni lah, dapatkan. Ni bukan quiz lah, ni DIY. Dapatkan YBus untuk sistem ni. Submit. Paling lambat esok lah. Saya nak set up ni tak boleh ni. Dia tadi ni. Macam mana buat dia ni? Dah, saya tengok saya punya course. Sebab ni course dia campur, dia berabur. Ni saya punya. Kat sini memang tak ada. Turn editing on. Ada. Add activities. Kau tak boleh buat. My dashboard. Post analysis. Turn editing on. Kat sini hilang. Edit. Ya, tak apa. Saya punya. Kita buat lain. Activities. So saya punya nanti you masuk dekat topik 4 lah. Nak berterabur.
akan ada DIY. Dalam bentuk assignment, you submit you punya calculation handwriting DIY YBus selection goal. Okay, allow submission hari ini sampai esok. Esok sampai 12 kot. Okay. Boleh lah. Ni kat topik 4 ni, bawah topik 4 ni DIY section 2 untuk saya. So you always submit lah. So itu ialah you punya DIY punya task. Okay, kita proceed dengan, we have discussed about the YBus solution to obtain the YBus. So now we move to kita buat belum kita tengok ni lah. Okay, so just recap back what is we want to look at this topic. So basically we want to find the value of the magnitude, the phase angle at each bus, and then your P and your Q. Okay, in each line also. So in solving the power flow problem, the system is shown to be operating under balanced condition and single phase model is used. Okay, kita pakai single phase model. So ni yang kita nak. This one yang kita akan solve. So ni contoh dalam ETAD. Okay. So sebelum tu kita akan tengok dulu classification of bus. So you all jangan confuse lah. Kalau dalam electronics pun diorang ada bus juga, tapi diorang lebih kepada contoh macam USB kan, Universal Serial Bus. So it's low voltage lah. So kita punya memang high voltage. So kita ada 3 definition ataupun classification. So we have slack bus. Normally slack bus kita tahu kita punya value of voltage and angle. So apa yang kita nak cari ialah real power generation and reactive power generation. Okay, so untuk load bus, ni slack bus ataupun nama lain dia ialah reference bus atau nama lain dia ialah swing bus. Sama. So dia sebenarnya pak sanggup lah. Maksud pak sanggup ialah selain daripada slack bus ni, kita ada nama lain, kita panggil regulated bus atau kita panggil dia PV bus. PV bus. So maknanya sekiranya dalam satu sistem power, real dan reactive power tidak dapat disupply oleh beberapa regulated bus, so slack bus akan tampung semuanya. Contoh dalam sistem you ada 2 ataupun you ada 3 generator bus, so sistem untuk 14 bus. So 9 ataupun 10 you ada 4 bus PV regulated bus, and then 10 adalah load bus. Dalam sistem load memerlukan lebih kurang 1000 megawatt lah contoh. So PV buses yang ada disupply hanya 800 je contohnya. So yang balance 200 tu akan disupply oleh slack bus. Okay. Sama juga kalau dalam sistem, you punya sistem normally dalam real power you tak sepatutnya akan dapat negatif lah. Tapi dalam sistem interconnected power system, reactive power boleh jadi negatif. Maksudnya kalau negatif tu dia masuk ke dalam bus tu. Okay. So sekiranya dalam sistem you punya reactive power punya elements ataupun value reactive power you terlalu banyak, dekat slack bus ni mungkin akan jadi negatif. Dia akan absorb reactive power. So dia jadi macam pak sanggup lah. So dia kena buat semua. So that's why nama dia reference bus ataupun slack bus ataupun swing bus.
Slack bus, biasanya kita panggil slack bus lah. Yang kedua ialah load bus. Load bus atau nama lain dia ialah PQ bus. Sebab kita tahu nilai P dan juga nilai Q. So apa yang kita nak cari? Kita nak cari voltage, magnitude dengan angle. Okay, dekat bus tersebut. Yang ketiga ialah PV bus. So nama lain dia regulated bus atau PV bus atau voltage control bus. Sebab kita tahu nilai value P generation dan juga voltage magnitude. Yang kita nak cari ialah Q, G dan juga angle. Okay, so that is the classification of bus in power system. So ni contoh swing bus ataupun slack bus. Okay, nak benda slack bus. So kita tahu V, magnitude kita tahu, angle biasa kosong lah buat the reference. PQ bus kita tahu nilai P, Q. Dalam power system, bila you buat dalam gambar raja, okay, dalam single line diagram, you akan dapat 400 dengan 250. Jangan confuse lah. Ni positif kan. Tapi bila dia dalam equation, you masuk dalam equation, nilai P dengan Q ni negatif. Maksudnya dia receive. Okay, tak apa. Kita tengok nanti. And then untuk PV bus kita tahu P, kita tahu V, magnitude. So yang kita nak cari ialah Q dan juga angle. So ni lah yang diperlukan. And then so let's take a look at the power flow equation. So kita tengok bila kita analisis power flow equation, kita akan tengok pada certain bus lah. Ni contoh bus ni kita bagi nama VI. VI ni maknanya dia ialah satu reference number yang kita bagi VI dan dia ialah interconnected with others. So kita ada connect dengan V1. Bus 1 ni maknanya bus 1, bus 2 sampai bus N. Okay. So kat sini ada Y, macam saya kata sebelum ni kan, you punya notation tu penting. Maksudnya kalau kat sini YI1 maksudnya Y connection daripada bus I ke bus 1. YI2 bus I ke bus 2. Okay. YIN maksudnya daripada bus I ke bus N. YI0 maksudnya dia ialah self admittance lah ataupun dia connect to ground lah, kosong ni represent to ground. Okay. So daripada sini, ini you jadi reference kalau you belajar dalam circuit analysis, bila bus ni kita boleh jadikan dia dalam CA ataupun circuit theory, kita boleh gantikan dia dengan node lah. Node, titik. So kalau ada cabang, so dia ada satu titik plus minus. Ni lah ground. So kita boleh kata VI lah. Okay. So when you apply KCL to bus I, so current yang masuk ni, seperti biasa kita tahu current yang masuk dia must be equal to the current keluar kan. So satu node titik, you ada banyak cabang. So I yang masuk dia must be equal to the I yang keluar ni lah. I1N, II1, II2, II3 sampai IIN lah. Betul tak? So daripada sini kita boleh cari kita punya current. Once we know the current is because we know the voltage here, plus minus. So kalau you belajar dalam circuit theory, kita ada satu voltage and then kita ada satu resistance. Kita ada dua voltage kan. So tu ni V1 plus minus V. Ni V2 plus minus. Untuk cari current dia ialah V1 tolak V2 bahagi dengan ni contoh Z. Dengan Z, betul tak? So Z12 lah contoh. Tapi dalam power system kita dah belajar tentang admittance. Basically Z1 over Z12 ni sama dengan dia ialah Y12 kan. So that's why bila you buat nak cari current flow ni, Y12 dia ialah V1 tolak V2 darat dengan Y12. That's why you dapat kat sini dia ialah summation of everything. So setiap line ni. So dia ialah ni ialah self current flow kat sini. So dia ialah VI, sebenarnya dia tolak kosong lah sebab dia kosong kan. Dia kosong, VI tolak kosong. So dia ialah VI bagi dengan ataupun darat dengan Y1I kosong tambah dengan YI1 VI minus V1 sampai hujung. And then you boleh susun balik this equation. So you can be simplified by using this equation.
where your equation is now I is equals to VI, maknanya V darab dengan summation of your admittance here. And then dia tolakkan dengan VJ, YIJ VJ, maknanya VJ ni B yang sending receiving end. Okay, so I ialah sending end, J is a receiving end. So kena tolak. Okay, and then we know that our real and reactive power, kita boleh pakai power equation. This is apparent power, kalau you remember, apparent power is S equals to VI conjugate. Kan? So we know that I equals to S bagi dengan V, kita conjugate kan. S juga dia ialah PI plus JQI. So you boleh rearrange the equation, you akan dapat PI sebab dah conjugate, dia akan jadi negatif lah. So V ni maintain conjugate. So you get this value for this equation. From these two equations, the power flow equation is derived. So yang ini I ni, you masukkan balik dalam equation sebelum ni, masuk kat sini, and then you rearrange. So you rearrange this value, right? Dapat P minus JQI over VI conjugate equals to ni lah equation tadi sebelum ni. And then you can see here is very non-linear. It's very non-linear equations. You tak boleh solve guna calculus tak boleh. So you kena buat iteratively. That's why you belajar numericals. So that's why we use iteration techniques. Okay. And then we need to remember back that this one example for 4x4 system, right? 4x4 bus. So you akan ada, if you remember Y bus darab dengan V, you akan dapat I. So ni contoh 4x4 4x4. Basic meaning that kalau 4x4 system ataupun you ada 4 bus system, you akan dapat you punya Y bus dalam bentuk 4x4. Kalau you ada 20 bus system, you akan dapat matrix 20 kali 20 lah. Kalau ada 118 bus, you akan ada matrix 118 kali 118. Darabkan dengan ini ada 4 bus, you akan dapat current ini. Yang ini kita tahu kita punya YIJ is the element of the emitter matrix. So VI is the bus voltage, II ialah current injected at each node. So let's say we take a look at the bus number 2. Kan nak cari I2. So dia ialah Y21 darab V1. You kembangkan kan. Y22 darab V2, Y23 darab V3, Y24 darab V4, you akan dapat I2. Ni contoh. Okay. So kebetulan bus 2 kita yang tadi contoh, dia ialah load bus. Contohlah ni contoh yang 4x4 tu dia adalah load bus. Okay, the loads on the real power system are specified in terms of real and reactive power, not as current. Okay, so bila kita kata pasal load kita dia akan ada dalam bentuk real and reactive power. So P and Q. So ni lambang anak panah ni dia ialah real power. Lambang anak panah ni ada tanda plus ni dia ialah Q lah, reactive power. Atau kadang-kadang dia buat satu anak panah P plus JQ contoh. Macam tu lah. From the equation 2, the relationship between power and current we can express, remember back that just now we said that our apparent power is S equal to VI conjugate, is also equals to P plus JQ. So we look at our injected current at bus 2, where can be derived as such. So maknanya kalau I2, dia ialah P2 tolak JQ2, V bagi dengan V2 conjugate. Conjugate jangan lupa. Okay. So daripada equation yang tadi juga kita akan dapat I2 kan. So dia ialah Y21 V1 plus Y22 V2 plus Y23 V3 plus Y24 V4 equals to I2. So I2 juga kita tahu dia ialah P2 minus JQ bagi dengan V2.
So yang ini kita boleh substitute lah, yang ini masuk balik dalam equation atas ni. So yang ini kalau kita solve kan ni, you rearrange, you play around with these things. Okay, so you akan dapat jadikan dia video tajuk kan. So yang ni, this value ni dengan value ni bawa ke sana. Lepas tu bagi dengan Y22. So you akan dapat V2 equals to Y over 1 over Y22 darabkan dengan your P2 minus JQ2 divided by V2 conjugate, tolak dengan this value yang bawa ke sana. Okay, so similar equation can be created for each load bus. So ni untuk bus 2 contoh. Kalau bus 3 pun boleh juga. Tapi dia agak terlalu besar, that's why kita akan belajar teknik baru. Teknik yang dipanggil, yang pertama sekali kita panggil Newton, ialah Gauss-Seidel. Okay, Gauss-Seidel. So today kita akan tengok contoh Gauss-Seidel, dan rasa dalam minggu ni, kami ni kita cuba tengok contoh detail kot. Okay, tak apa, tengok dulu contoh. So Gauss-Seidel ni apparently dia lah dua orang lah, Gauss dengan Seidel. Okay, so okay, tuan tu saya nak berhenti. Boleh dapat tak? Kelas? Laju sangat ke? Feedback daripada kelas ke semua tidur? Okay, sir. Okay jangan okay je. Boleh, sir. Kita tengok test lah. Setakat ni okey lagi doktor. Okay. Okay, kita tengok Gauss-Seidel. Saya sebenarnya tak sebab ni yang lama punya dah ni. Tak delete. Tergabung. Saya delete je. So saya rasa nota Encik Rizwan dah upload dalam nota, dan juga video yang saya lepas dah upload. So you boleh tengok balik lah. So, walau macam mana pun saya share juga saya punya kelas. Okay. Okay, dalam power system kita akan belajar 3 teknik. Yang pertama kita akan belajar Gauss-Seidel. Yang kedua kita akan belajar Newton-Raphson. Yang ketiga kita akan belajar fast decouple. 3 ni je. 3 semester. 3 semester pula. Apa ni, setengah semester. Okay, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, fast decouple. Newton-Raphson ni agak complicated sikit because it's very hard mathematics. Fast decouple ni dia mudah, dia dah simplified daripada Newton-Raphson. So Gauss-Seidel ni dia in teori memang mudah, tapi ada certain part dia akan jadi complicated sikit. Tak apalah, kita tengok nanti. So in power study there is necessary to solve the set of non-linear equation. For practical TME pakai apa? TME pakai Newton-Raphson. Okay. Sekarang ni kalau mana-mana powerful solution apa ni utility memang akan pakai Newton-Raphson lah. Okay, in power flow tak pakai Gauss-Seidel. Gauss-Seidel slow sangat. Sebab Gauss-Seidel ni dia memang masuk slow, nanti kita akan tengoklah kenapa dia slow. Contoh kalau macam Newton-Raphson dia boleh solve dalam 4 iteration, Gauss-Seidel kadang sampai 10 iteration. Fast decouple pun dia walaupun dia mudah, dia dah simplify Newton-Raphson tapi dia kurang tepat value dia. Dan dia biasanya dia iteration yang banyak dan dia kurang tepat lah. Sebab banyak term dia assume kosong. Okay. So in power flow study it is necessary to solve the set of non-linear equation yang kita dekat tadi. Okay, for 2 unknown variable at each node. So Gauss-Seidel method can solve for VI and the alternative method becomes. So kalau kita ingat balik, remember tadi kita punya equation tadi. So dia lebih kurang sebenarnya. So dia lah ni kita punya current equation kan, PI mana JQI dibuat by VI conjugate. Dia juga sama dengan yang equation yang kita buat. Jangan confuse lah, tadi ada tolak kan. Ni yang agak confuse. Kadang-kadang student confuse. Sebab yang ni tadi kalau ingat, remember balik tadi equation tadi dia tolak. Dia tolak sebab dia pakai Y besar ni. Nampak tak Y besar ni? Y besar ni maksudnya dia ambil value daripada Y bus matrix. Tapi dalam Gauss-Seidel kalau you tak buat bus, Y bus matrix pun tak apa. Tapi you kena invert nilai Z untuk dapatkan Y. That's why bila kat sini dia pakai Y kecil. Jangan confuse lah. Dalam soalan test ataupun final, contoh lah. Soalan syllabus. Kalau dalam soalan test dan final,
Soalan test. Equation dia bagi yang kecil. So kat sini dia pakai value yang y kecil lah. So jangan confuse. Okay. Student ni kadang-kadang you tak buat. Masalah dia ialah subjek ni you kena buat. You baca saja, you study saja, you tengok daripada contoh and then you dapat, dia datang periksa you tak boleh buat. Believe me, itu yang akan berlaku. You kena buat. Maknanya kat sini you kena practice make perfect. Sebab you kena kejar masa. Kena buat benda laju lah, betul dah laju lah. Okay. So yang ini kena make sure you pegang satu equation. Equation diberi yang ni pakai y kecil dan ditambah sini kan. Okay, tak apa. Kadang-kadang dalam nota buku lain dia pakai yang besar. Dia pakai y besar tapi dia pakai tolak, sama je sebenarnya. Okay, tak apa. So kat sini kita akan tengok equation. The equation now is vi k plus 1, maksudnya ialah untuk for the next iteration. Okay, play k plus 1. Kalau k sama dengan kosong maknanya sekarang lah. Maknanya vi 1. So vi kosong maknanya pre-fault value. And then vj kosong. So ni untuk next iteration. Kalau k awak 1, so kalau k kosong dia ialah pre-fault. Kan? So you akan dapat vi nombor 1. Maknanya next iteration berapa. Kalau k sama dengan 2, so you akan dapat k sama dengan 1. Ni k kosong kan. Kalau k1 you akan dapat v12 lah, sebab 1 tambah 1. So yang ni akan dapat v1. Ni v1. Okay. And then kena tengok notation. Ni ialah vi, ni ialah vi, ni ialah vj. Tambah ni vi i. Dan satu lagi biasa sudah silap kat mana? Sudah silap dekat sini. Sini kena negatif. Kena ingat. Dia ialah tolak. Okay. So untuk value ni ialah v. And then for p, for the next iteration, dia ialah value vi. Ni ialah tanda surat you buat calculation tu sekali je. Ni ialah untuk real part. Real part dia ialah p. Ni ialah imaginary part, dia ialah q. Ada negatif. Okay, so dia ialah vi conjugate k, vi k, summation of yij, j daripada 0 sampai n. Maknanya kalau internal ataupun you punya ada value, ini pun ada. Kalau ada admittance, self admittance ni, so you kena consider lah. Yij minus yij vj. Okay, kat sini start daripada 1 sampai n. Yang ni sama, cuma yang ni you ambil value untuk imaginary saja. Okay, ni remark, kena tengok. KCL, current entering bus, is assumed positive. Okay, current entering bus is assumed positive. Kan? Sebenarnya bila current tu masuk dekat bus, ni bus contohnya, dia akan positif. So that's why bila generator, you akan dapat positif lah generator. Katalah 100 megawatt, so dia ialah plus. Tetapi bila P and Q are injected into the bus such as generator. Ni generator. Bila generator bus, PQ positif. Tapi bila dia ialah load bus, dia flowing away. Maksudnya kalau you buat gambar raja bus ni, dia flowing away. Dia keluar daripada bus. Dalam gambar, you lukis dia positif. Tapi bila masuk dalam equation, dia ialah negatif. Okay, saya ulang sekali lagi. Dalam gambar, memang semua ditulis positif lah. Contoh 100 plus J50. Kat sini tulis MVA. Ataupun dia ialah 100 megawatt tambah J50 MVAR. Kan? Dalam gambar dia positif. Tapi bila you masukkan dalam equation, dia negatif. So kalau kat sini you dapat value ataupun you punya value MVAR you adalah negatif, bila masuk dalam equation dia akan jadi negatif akan jadi positif. Faham tak? Okay. So kat sini you kena berhati-hati sebab biasa sudah akan buat silap. Kita tengok contoh. Okay, kita contoh course saja paling mudah. Kita ada 2 bus saja. So you have 2 bus system.
Soalan dia determine the voltage at each bus for the specified loop condition. So cari V1, cari V1 and then angle, tapi ni dah bagi ni swing bus, tak apa, mana tak apa. V2 you kena cari V2 angle 2 kan. Sebab P dah tahu, Q dah tahu, this is PQ bus. Ni ialah swing bus, kita nak kena cari PG, QG generator sebab dia ialah supply. Untuk PQ bus kita nak cari V2 dan data. And then dia ada impedance kat sini 0.1 tambah J 0.5. So dia assume yang shunt ni tak ada lah. Kan kalau belajar pi model ada shunt ataupun ada lump MVAR. So kat sini dia assume tak ada. So hanya ada R dengan X. So 0.1 tambah J 0.5. So first thing first, you kena cari Y. So untuk Gauss Seidel ni, untuk tidak peningkan kepala, kita tak perlu cari Y bus. Tapi kalau soalan suruh buat Y bus, buatlah. Sebenarnya tak payah pakai pun tak apa. Sebab equation kita tak pakai. Tapi dalam contoh ni dia tunjuk cari Y bus. So cari Y bus, you cari Y line ataupun Y12. Y12 ialah 1 bagi dengan 0.1 tambah J 0.5, you akan dapat 0.3846 plus minus J 1.9231. So daripada sini you kena construct Y bus. Y bus, ingat kata saya, bila nak buat Y bus you buat diagonal dulu. So oleh kerana you ada 2 bus, dia ialah 2 kali 2 lah. So 2 kali 2. So apa yang perlu didapat, buat diagonal ambil sajalah sebab dia hanya ada satu connection kan. Satu dia connect 1 2 lah. So maknanya Y11U ialah 0.3846 minus J 1.9231. Sama juga untuk Y22 sebab dia hanya ada satu connection, so sama value dia. Tapi untuk off diagonal remember kalau you ada Y11 Y12 dia ialah negatifkan Y yang you dapat tu. So that's why you dapat Y12 dia ialah negatif Y12 kecil kan. Ni sebenarnya Y12 kecil. Okay, bukan Y line, Y12 kecil. So dia ialah negatif Y12 kecil, dia akan dapat negatif 0.3846 tambah. So sama, ini mirror, so dapat this value. Next select bus, you bukan select lah, maknanya biasa saya dah beritahu lah select bus tu apa, dekat bus mana. Kalau ada 2 generator, kita akan beritahu select bus, biasanya dekat bus 1 untuk simplification. Tapi untuk project, saya boleh tukar-tukar. Saya boleh kata kalau ada 20 bus, saya kata bus 1 bukan select bus. Bus 1 ialah PV bus, you kena cari okay, so select bus, kita select bus, so kita tahu dah tu dah bus, satu bus saja, so dia lah select bus lah. Doktor, Boleh kita sebelum dia? untuk slide yang sebelum tu, Ya. Y12 dengan Y21 tu kenapa dia negatif ya? Kelas saya dah kata kan minggu lepas. Datang tak kelas saya minggu lepas? Datang. Y bus kan saya kata off diagonal. Maksud off diagonal. Diagonal tahu kan diagonal? Ni diagonal. Diagonal ni ialah value yang kalau Y11 Y besar, dia ialah jumlah Y kecil. Kalau ada Y12 tambah Y13 tambah Y1 yang ada nombor 1 tu. Maknanya kalau secara figuratif ataupun illustration dia ialah yang connect pada bus 1. So yang ni ialah 1 2 1 3 tambahkan. So you akan dapat. Kan? Tapi untuk off diagonal you kena negatifkan Y12 kecil ni. Contoh yang ni negatif
Y 25 kan. Nak masukkan dalam matrix, you negatifkan. So that's why dapat positif. Y13 negatifkan dia. That's why dapat positif. Y14 tak ada kan? Kosong lah. Itulah. Tapi yang ini dia just mirror lah. Mirror. Sebab 21, 12 sama kan? Sama juga dengan isu kelas tadi. Yang tadi. Y12 yang kecil ni, value dia yang ni. Sekarang nak cari Y12 besar ni masuk dalam matrix ni, dia kena negatifkan Y12 kecil ni. That's why dapat negatif. Negatif, maknanya you darat negatif 1 lah. So dapat negatif 0.3846. Negatif dapat positif. Faham? Faham. Okay? So you dapat this value. Next, slack bus. Sebab biasa depend pada saya, kadang-kadang saya boleh letak berapa saja value saya nak, tapi biasanya you kena alert lah. Dah biasa buat 1, tiba-tiba bila pixel keluar, saya buat 1.06, you kira 1 juga, salah lah. So kat sini you kena alert. So kat sini kebetulan slack bus ni saya start dengan 1. Magnitude 1, tak salah. Tapi angle biasa memang kosong. And then kita select initial estimate, memang kita akan pakai. Yang ni kalau estimation biasa kita akan pakai 1 lah. 1 angle kosong. Initial estimate, maksudnya the initial value. Okay. And then yang seterusnya, kalau tengok sini, tengok saya kata nota ni dia pening sikit. Dekat soalan final test tadi, kita pakai Y kecil kan. Contoh ni pula dia tunjuk Y besar. Tapi mana-mana sama saja. So bila Y besar, you kena tolak lah. Kena ingat. Ni nilai ni tolak. Kalau dia pakai Y kecil, dia tambah. Okay. So start dengan bus 2, bus 1 tak perlu sebab bus 1 ialah slack bus. Betul. So bus 1 slack bus tak payah buat apa-apa. Bus 1 tu last nanti baru kita cari. So start dengan bus 2, sebab kita ada 2 bus saja, kita dapat bus 2. V2 equals to 1 over Y22. Ni ialah diagonal kan, diagonal value of the particular bus. Kalau tengok dekat equation tadi, pakai summation of Yij kan, samalah maksudnya. Mana Y yang connected to the particular bus. Okay. So dekat sini dia nak tunjuk sebab you pakai Y bus, so dia pakai Y22 lah. Kebetulan sama. So Y22 dalam kurungan P2. Okey, sebelum tu kena ingat value P kita bekerja dalam per unit. Macam saya kata tadi, dalam gambar dia tulis positif kan? PQ positif dalam gambar. Dan kebetulan yang ni dia dah bagi dah per unit. Maknanya 0.3 tambah dengan 0.2 per unit, right? Tapi bila you masukkan dalam equation, dia kena jadi negatif lah. Ingat remember lah. So that's why you dapat P2 negatif 0.3. PQ2 tadi negatif 0.2 kan. Negatif akan dapat positif. Ini biasa student tersilap kat sini. Sebab power system ni, kalau you silap at the beginning of your calculation, so you akan silap seluruhnya. That's why bila saya tanda kertas, kalau student tu betul, saya bagi markah penuh terus. Saya tengok jawapan. Kalau salah, saya bagi kosong terus lah. So, kenapa dia positif Kenapa positif apa? Ya. Sebab value awak kan negatif. Negatif kan? Bila Bukan positif bila masuk negatif kan? Bila negatif 0.2 ni masuk kat equation ni ada negatif depan, dapat positif lah. Faham tak? Equation P2 minus JQ2 ni. P2 minus JQ2. Sekarang Q awak negatif. So negatif akan dapat positif. Okay, faham. Okay, so and then yang lain you masukkan, yang kat sini negatif kan. Kalau guna equation Y bus dia pakai negatif. So negatif Y21 you tengok dekat you punya
Ni lah Y21. Ni Y11. Ni Y12. Y21, Y22. Sama je kan, 12 dengan 21. So negative value. So you pakai negatif. Negatif, and then negatif balik dapat positif lah. So positif. V1 kebetulan V1 ialah 1. InsyaAllah. And then V2 ni pun 1. All lah, V2 all. Maksudnya for the first iteration, yang lama value dia ialah 1, angle dia kosong. Okay, boleh cuba kira? Cuba guna kalkulator, dapat berapa? Cuba kira, dapat tak jawapan sama dengan saya? Ni dia guna sebab dia punya kalkulator dia kena pakai magnitude. So dia tukar dalam bentuk magnitude. So cuba kira. Okay, so masuk value. Ni berapa ni? Cuba kira seorang. Bukan seorang, semua orang kena kira. 1 bagi 1.9 dan 12, angle minus 78.8, 0.3603, 146.3 ni ialah 1. Tolak, ni you pakai tak tukar ni pun tak apa sebenarnya. You boleh pakai you punya kalkulator kan. Cuba kira berapa dapat. Saya tak ada jawapan ni. Berapa dapat? Cuba kira. Masih-masih ada kalkulator kan? Cuba kira. Come on. Berapa dapat? .7930. Elak Apa? 0.5146. Ulang balik. 0.7. 0.7930 pula Tujuh. dengan 0.7? Ya betul. saya salah kira. Voltage tak boleh 0.7, voltage 0.9 ataupun 1 something. Check balik. Cuba check balik. Saya tak ada jawapan. Jawapan saya tak ada ni. 0.87 sah. That's why saya So rasa nak dalam bentuk angle ke dalam bentuk yang plus imaginary tu? minus. Saya tak suka cara ni sebenarnya ni. Tapi ikutlah dia buat gitu. Dia nota orang ni pun nota saya. Berapa dapat sini? Patut tak payah, you boleh pakai kalkulator je kan. Tak payah angle. Angle last sekali tak apa. Tak apalah, ikut je lah cara dia. Berapa dapat? 0 point apa? 87. 0.87. Ini dalam bentuk angle. Bentuk plus minus. Tak betul. Tak payah buat cara dia lah. You ambil yang ni je ni. Ambil balik daripada sini. Ni. 1 bagi 0.3846 tolak J 1.9231. Ni 0.3 tambah 0.2 bagi ni 1 kan. 1 tak ada masalah. 1 tambah J kosong lah. Kalau tolak J kosong pun tak apa. Tambah 0.3 ni. Tambah 0.3846 tolak J kosong.
1.9231. Berapa dapat? Tolak tambah ditolak. Berapa dapat? Saya juga buat mana kalkulator saya tak ada lah. Boleh, you kalkulator kan canggih, pakai je. Negatif 0.3 tambah 0.2 J. J mana? I. Kan, bahagi 1 tambah 0.3846, 0.3846 tolak yang ni 1.923 I sama dengan and then bahagi 0.3846 tolak 1.9231 I. Pasal berapa 7 tu? Okey, 0.87. Jauh sangat ni. Tak apa lah. Biasa jawapan yang asal tak dapat. So, yang akan dapat 0.87 tolak J 0.1 J0. 113 kan? Betul tak? Betul. Betul. Okey. Ni baru first iteration. Second iteration, value yang sama, tapi biasa student terlupa, you kena update value yang ni. Ni kena guna value ni. Jangan pakai satu lagi ya. So yang value ni masuk dalam ni. Faham tak? So tapi tak ada kena tukar dalam ni. Susah tu lah. Tadi je lah. Negatif 0.3 tambah 0.2. Benar lah ni. Negatif 0.3 tambah J 0.2. 846 ialah tambah 0.3846 tolak J 1.9231. Kan? Ini sama kan? So sekarang ni kosong answer tadi bukan, negatif 0.3 tambah J 0.2 I. Aduh, shift I bahagi answer tambah 0.3846 tolak 1.9231 I. So dapat value tu bahagi 0.3846 tolak silap kot. Ni malah ni 1.9231 I. Berapa dapat? Berapa? Berapa ni? Ada jawapan tak? Tak ada jawapan tak? Berapa nak? Berapa dapat? Sampai second iteration ni? Saya dapat 0.8757. Ha? 0.8757. 0.87. 57. 0.8757. Tolak 0.18. 168. 0.168. 168. Okey. So yang ini akan masuk kat sini pula. You kira lah.
Kira sampai bila? Sampai result tu tak berubah. Okay, so step nombor 7 dia kata check the result is reasonable. Typical value face range less than 45 degree. Tak semestinya tapi boleh, biasa gitulah. And then larger ranges may indicate the system converge to incorrect solution, ataupun nama lain dia bukan converge, nama lain dia adalah diverge. Dia tak salah lah maknanya. So you kena tukar initial condition. Try again sampai bila. Contoh lah ni contoh jawapan yang dia dapat, yang ditulis kat sini dapat ialah 0.8315. Ni dia buat dalam triangle lah, saya tak berapa gemar ni tapi tak apalah. Angle dia 8.994. Ni jawapan lah, tak apa. Ni contoh lah, dia dapat V2 berapa. So daripada sini dia dapat, you boleh cari ni katalah jawapan dia betul. Maknanya bus 2 dia ialah ini. So daripada sini you boleh cari current flow lah. Maknanya current flow I12 dia ialah V1 tolak V2 bahagi Z ataupun darat dengan Y kan. So you dapat ini value. So daripada sini you boleh kira nilai power. Since kita pakai SVI conjugate, so ni ialah you boleh dapat P1 and Q1, ataupun kat sini you boleh double confirm you punya result ni sama tak. So V ialah tadi dia value kan 0.8315 ni, daratkan dengan I conjugate kan you dapat 0.299, 0.19, so dekat lah, ataupun 0.3 tambah 0.2. So this is almost equal to the power being consumed by the loads, thus the solution appears to be correct. Ni contoh. Ni untuk 2 bus saja. Soalan? Ada soalan tak? Kalau tak ada, tengok Tak ada, contoh. sir. Tak ada Bagus ni semua ni. Tengok nanti test macam mana. Tanya semula nanti sir. Okay, kalau tak ada kita tengok contoh. Tapi sebelum tu kita kena tengok contoh lain ni. Sebab ni case yang ideal, so you tak boleh masuk dekat tu lagi. Sebab ada certain yang kita kena consider. Tengok nota jap, nota ni bukan nota saya ni, nota 22 Gauss Seidel Metal Epson. Tak apa, kita tengok contoh hadis sadat lah. Ni contoh, ni review. Okay, kita tengok contoh ni Review ni tapi tak apa, tengok contoh. So kita ada 3 bus, tadi 2 bus je kan. So kita cuba buat 3 bus, betul-betul boleh stop lah. So figure shows 3 bus system. So we have 2 generators, 1 load bus. The relative limits of bus 2 0. Ni kena tak suka buat soalan ni, tak apalah, contoh. Tak apa, contoh ni dulu. Sebab reactive value untuk generator ni dia ada limit sebenarnya. Antara 0 dengan 50 MVA. So kalau you kira dapat lebih, so you kena pegging lah. Tak apalah, kita tengok ni. Base power use is 100 MVA, maknanya dalam satu sistem ni kita guna base at 100. Solve the load flow problem using Gauss-Seidel alternative method assuming a 0.005 convergence index. Yang ni saya tak biasa guna, tapi kita tengok contoh ni, ni contoh orang kan, kita kena hormat lah. Kalau saya akan bagi berperturbation je nak kena guna. So yang ni, so you kena guna banyak ni sampai you punya convergence index ataupun you punya error tu 0.005. Tak apa, kita cuba tengok contoh ni. So you ada branch data, so this value 12 008 024 12 0.08 tambah J 0.24
13002006 006018. Okay, 3. So first kali you kena buat, kalau you nak buat Gauss Seidel tak perlu pun tak apa, tapi kita contoh dia, kalau contoh dia suruh buat pakai Y-bus, you pakai Y-bus lah. Biasa kan suruh pakai Y-bus. Okay, tak apa. So branch data dah bagi. So bus data, bus nombor 1 ialah kita boleh assume sebagai select bus. So 1 per unit, 0 degree. Generation nombor 2 PV bus. So P dia 0.2, maknanya positif lah, 0.2. V dia ialah 1.0 magnitude. Load bus 0.6, 0.25. Load bus 0.6 tambah J 0.25 per unit. So daripada sini kita cari kita punya yang kita nak buat lah. So specified variables, V1 dia bagi, data pun dia bagi, V2 pun dia bagi 1, P2 0.2 positif. Tapi untuk load, remember macam tadi saya kata P3 0.6 ialah negatif 0.6 lah bila dia masuk dalam equation. Okay, Q3 pun negatif 0.25 negatif. Note that negative sign of P and Q or the load bus at bus 3. So negatif lah, kita tengok. So initial estimate, so kita pakai initial estimation. Angle untuk data 2 ni kita assume dia kosong, V3 kita assume 1, angle dia kosong. Okay, next, first kali you kena buat, you cari Y bus ataupun Y lah. So kat sini dia dah buat kan, so you boleh cuba, you cari Y bus. Next, you boleh start, you guna kira. Cuma kat sini sekarang ni, kat sini you kena tengok kat sini dia ada satu problem dengan Gauss Seidel. Sebab tadi kita tengok contoh kita bus 2 kita ialah, kita ni ada 2 bus kan, bus 1 dengan bus 2 kebetulan ialah load bus. Tapi bila Gauss Seidel, bila ada generator bus, PV bus, dia akan jadi some problem sikit sebab you kena arrange dunia value tu. Ikut dia punya contoh So kita dapat bus 1 swing bus, so ini for all iteration kita assume 1 lah maintain. Tapi untuk bus 2, generator bus, kita kena cari Q2 dulu. Sebab dalam equation, kalau you remember, equation dia ada Q kan. Tapi oleh kerana Q2 ni yang kita nak cari, sebab dia ialah PV bus, kita tahu P, tahu V, tapi kita tidak tahu Q. So that's why kita kena cari Q ataupun Q fictitious dulu lah kita panggil. Okay, so kita guna this equation. Q2 must be first determined from this equation. V2K darabkan dengan Y21 V1K plus 1, Y22 V2K plus Y23 V3K. Sebab dia punya equation sekarang ni, you kena ingat tadi kita pakai 2 equation je kan. So 2 equation simple lah. Connection hanya 2. Sekarang ni hanya dah ada 3 bus. So you punya equation dah jadi extended to the V1, V2, V3 lah. Betul tak? So dia akan relate dengan V1, V2 dan V3. And then daripada situ you akan masuk dekat sini lah, dalam equation ni. That's why you punya equation sekarang ni 1/Y22 P2 minus JQ2 divide by V2 conjugate minus Y21 V1 minus Y23 V3. Contoh tadi hanya ada V2 sampai V1 je kan, V2 tak payah. Tapi kat sini kena buat. Okay. Dekat load bus 3 V3 Y1/Y33 P3 minus JQ3 divide by V3 conjugate di minus Y31 V1 Y32 V2. Salah lah yang ni. Cuma bila value ni you kena guna, you kena update value tu. Contoh kat sini bila kira V2 you pakai V1 K plus 1 kan. Kebetulan K plus 1 ni
untuk swing bus dia semuanya satu, tak ada masalah, tak berubah. Okay. Tapi bila you dapat V2, you kena pakai value yang you kira V2 ni masuk dekat V3. So dekat sini tak ada masalah, ni satu kan. Cuma yang ini ia ialah value sebelum tu. Value yang ni, value V2 yang you kira. So that's why dalam Gauss Seidel you tak boleh kira daripada bus 2 terus bus 4. Tak boleh. You kena kira bus 2, dapat value bus 2 masuk dalam bus 3 yang update. Bus 3 masuk dalam bus 4 yang update. Okay. So yang ni bus 1 tak ada masalah sebab dia dah memang update sentiasa. Tapi untuk bus 3 ni dia ialah bus 2. Bus 2 yang update yang tadi tu lah. Okay, so for iteration K equals to 0, kita pakai yang ni value dia. Kita kena cari start dengan bus 2 kan. Guna equation ni untuk cari Q. So you masukkan value yang you tahu lah. So this one is V1, V2. Ni ialah you punya impedance ataupun admittance. Darabkan dengan V1, ni dengan darabkan V2. So you akan dapat, kebetulan bila you kira ni dapat kosong lah. Dan kosong ni dia within limit sebab limit untuk Q ni kosong ke 50. Okay, so maknanya tidak boleh negatif. So kebetulan bila you kira dia kosong, so okay, maintain. Daripada situ baru you boleh kira you punya V. Your V tu punya equation ni 1 over Y22. Ni ialah P2. P2 kebetulan P2 awak ialah positif kan, sebab dia ialah PV bus. Bila PV bus dia positif, tak masalah. Q kosong lah, tak masalah. Sebab dia tolak kosong. Bagi dengan 1, ni ialah V2K. Conjugate pun tak ada masalah. Tolak Y21 darab dengan V1. Tolak dengan Y23 darab dengan V3. So you akan dapat V2 untuk first iteration ialah 1.0071. Angle dia 1.1075. Value ni akan guna untuk kira V3. Kebetulan V3 kita ialah PQ bus, so Q tak payah cari lah. So masukkan je value tadi. P kita 0.6, Q kita negatif 0.25, masuk kat sini akan dapat plus lah. Okay. So ni adalah Y33 and then masuk dalam equation Y31 darabkan V1K plus 1. Kebetulan bila bus 1 tak ada masalah sebab dia reference bus. Tapi bila Y32 you kena pakai V2 yang you kira tadi. You kira ni. That's why saya kata tadi dalam power system analysis, bila you salah kat atas, you salah semua. Faham tak? Itu yang menyebabkan biasanya sudah akan fail. Bila dia ambil banyak kali pun dia akan fail. Saya pernah mengajar student daripada masa saya masuk 2012. Your super duper senior. Masa dia ambil dengan saya pun dia dah 2 kali dah repeat. Sebelum dia ambil dengan saya tu, dia dah 2 kali repeat PSA. Masa dia ambil dengan saya tu dia ambil 3 kali PSA. First time dia ambil, dia fail. Second time ambil, fail. Kali ketiga dia dapat B+, akhirnya. Okay. So that's why saya kata, you jangan silap lah. So you kena betul at the first place. So you dapat V3, for the first iteration, you dapat this value. You kena verify this answer. Cuba verify lah. Kita buat calculation, guna calculator. You kena guna. Kalau you tak guna, memang tak boleh buat. Kemudian you cari, ni style dia. So style dia memang dia buat macam ni. So you cari data V2 for the first iteration, divide minus dengan 0. Nak cari sebab dia tak beritahu berapa iteration kan. Tapi dalam periksa untuk saya biasa kita beritahu berapa iteration lah. Yang ni sebab dia suruh dapatkan you punya error less than 0.005. Dia kena dapatkan kurang daripada tu. So sekarang ni untuk the first iteration 0.005 kan, 0.0005. So besar lagi. Ni pun 0.0259, so besar lagi, so dia tak dapat lah. So dia kena buat second iteration pula. Second iteration
Untuk P2 you kena guna equation tadi lah. Sebab you kena cari Q ni. Kita panggil dia fictitious Q lah. So bila you buat calculation ni you akan dapat yang ni pula value dia. So Q 0.073. Ni cara dia lah. So daripada value ni boleh cari V2 sebab kat sini lah. Ni negatif sebab kat sini positif. Kan positif. So dapat ini ialah V2 yang you dah kira sebelum ni. Dan V3 ni ialah V3 yang you dah kira pada first iteration tadi. So you dapat V2 untuk second iteration. And then untuk kira V3 you kena pakai value V3 ni yang you kira tadi. Ni 0.996 ni. Okay. Jangan silap lah. So this one for the second iteration you dapat V3. Cari lagi sekali guna dia punya epsilon tadi. So dapat 0.04. Dia nak 0.005 kan. Untuk semua ni sekarang ni baru satu je 0.04. So kena sampai iteration ketiga, ulang balik cari Q and then lepas tu cari value V2 untuk third iteration. This value masuk balik dalam equation yang tadi, dapat V3 and then check kebetulan dua-dua less than 0.005, maka you boleh stop. So the solution has converged.